Dan ketika kita membuat asakan kepada kerajaan, mereka sebenarnya ada cara-cara untuk menangani pertentangan ataupun tentangan daripada pembangkang pakatan dan khususnya daripada NGO. Mereka akan buat, dan saya dah nampak apa yang dikatakan sebagai 2 tiers GST. 2 tiers, 2 aras. GST 2 aras. Apabila mereka lakukan GST 2 aras, habis semua penentangan. Mereka sudah cushion, mereka sudah tangani, dan mereka telah depani, dan mereka akan nyatakan kepada rakyat, tengok hari ini semua barang-barang keperluan zero rated. Hanya barang-barang kehendak. Now there's a good concept in economy, the needs and the want. Barang the needs adalah barang keperluan asas harian. Barang yang dikatakan kehendak are the wants. Itu barang-barang kemewahan. Sifatnya dalam bahasa kita, bahasa minta maaf kalau dengan izin saya sebutkan, ini yang pertama tadi barang-barang daruriyat, basic needs. Yang lain tadi adalah barang-barang hajiat dan tahsiniat, barang-barang kemewahan, keperluan, golongan-golongan yang untuk mereka yang the rich and famous saja. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya khawatir kalau mereka mengambil pendekatan itu, ianya sekaligus akan dapat absorb penentangan daripada NGO seperti TRAS dan juga daripada Pakatan Rakyat. Tetapi itu bagi permulaan, bermula dengan 4%. Saya menulis dan perkara ini, dan saya membaca daripada bahagian 3 artikel 10 Perceraian 2 A dan B, bahawa ketika kuasa untuk menentukan kadar adalah di tangan menterinya, maka di sana kadar cukai ini 10 Perceraian 1 A dan B menetapkan kadar cukai yang akan dikenakan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan ataupun ke atas pengimportan barang, dan mengubah atau memindah kadar cukai yang ditetapkan di bawah perenggan itu adalah semuanya menteri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta menentukan perkara itu. Hari ini 4%. Saya ingin sebutkan kepada tuan-tuan, dalam keadaan 4%, maka ada barang yang akan menjadi lebih murah kalau barang itu dikenakan. Sebab for the time being, cukai sales, cukai jualan adalah 5%, dan cukai perkhidmatan 10%. Bayangkan, kalau mereka mulakan dengan 4%, rakyat suka. Satu lagi yang tadi saya terpandang dengan ini dia perkara yang tuan-tuan disebutkan. Jadi ini perkara yang saya ingat ada, ini perkara ini cukup penting khususnya untuk YBs kita. Tetapi kepada rakyat tak payahlah, ini terlalu teknikal. Apa yang dikatakan sebagai output tax, cukai output dan cukai input. Jadi perkara yang Cikgu Mi sebutkan tadi itu mesti dipadankan dengan apa yang dibentangkan oleh pihak MATA. Sebab dia tak begitu sebenarnya Cikgu Mi. Dia punya perhitungan itu, calculation itu tidak setiap kali pada, yes, it's a multi-stage taxation, betul. Tetapi ia merupakan satu yang ini satu perkara yang memang Cikgu Mi terus terang sebutkan tadi, dan juga sahabat saya pun menyebutkan, it is a very complicated administrative. Itu satu perkara yang makan tahun lah, very complicated, very complex. Sebab tu dia memerlukan 18 bulan acclimatization-nya, persiapan dan peralihannya itu daripada sistem lama. Sistem lama memang diakui bocor, tiris. Tapi sistem yang baru ni mengikut kata dakwaannya baik. Yalah, di Malaysia ni yang baik pun jadi tak baik, yang tak baik lebih parah kan. Jadi susah juga kita nak mengatakan apa-apa. Ini contohnya. Jadi apa yang dikatakan ini, kalau ambil ini GST Jadi yang saya faham, mungkin saya silap Tuan Jazzy, tolong betulkan. Yang saya faham di sini, yang dikatakan sebagai output tax, cukai output dan cukai input. Dan tatkala output melebihi input, maka sebuah syarikat yang telah membayar output tax, kalau dia sebagai pengilang,
dia penghilang tadi itu dia ada output tax di sini. Dibayar output tax, lepas tu dia bagi input tax. Contohnya begini. Ini pemborong. Maaf. Ini pemborong yang ketika output tax, input tax dan output tax. Ini output tax, ini input taxnya. Ketika output taxnya melebihi input taxnya, dia membayar kepada kerajaan. Sentiasa ini adalah output taxnya lebih daripada input taxnya, dia bayar kepada kerajaan. Ya. Maksudnya dengan kata lain GST itu memang value added. Satu barang yang mengalami nilai tambah pada setiap proses sehinggalah dia dimarketkan itu yang dikatakan value added tax. GST ini sebenarnya value added tax. Value being added kepada satu contohnya tepung. Tepung yang mungkin tepung tapi tidak dijual macam tepung. Dia mungkin proses tepung dan segalanya dalam 2-3 langkah yang sentiasa mengalami proses nilai ataupun tambah nilai begitu. Dan satu pemborongnya penghilang ini sikit ni. Kalau ada berapa pun langkah, itu dikatakan multi stage. Kalau dulunya SST import dan juga pada hujung dua input dan output ya. Tapi di sini multi stage dan kita dapati bahawa kerajaan akan dapat pungut ini. Jadi kalau ini melebihi ini, ya output melebihi input, dia dapat. Dia kena bayar, syarikat kena bayar. Tetapi bayangkan kalau ini kurang daripada ini, jadi outputnya kurang daripada input, dia akan dapat, itu dia kata refund. Itu maksudnya. Perhatikan semua itu. Jadi inilah yang menyebabkan kalau banyak lagi stagesnya, maka kerajaan akan pungut semua ini cukai. Tapi saya bertanya pada Tuan Haji Aziz tadi, 4 kali setahun. Rumit sungguh kan? 4 kali, 4 times kan? Jadi itu perkara yang kita perlu. Itu tak apalah, itu mungkin back room punya administratif ya. Semua itu akan merupakan computerized ya, sistem. Inilah perkara yang saya perhatikan. Dan pada 4% yang poin akhir saya, pada 4% memang rakyat akan mendapat manfaat. Ini yang kita takut ni. Mulanya besok, lepas pada itu, lepas mereka lancar, saya membayangkan pilihan raya akan dibuat sebelum GST. Tapi kalau GST ini cukup baik, pilihan raya akan dibuat selepas GST. Mengikut kajian hari ini, 70% menentang GST. Tetapi kalau saya congak-congak begini, kalau mereka menggunakan two-tier system ya, two-tier system tadi maknanya satu yang zero rated, barang-barang asas saja ya. Satu lagi yang dikenakan pada barang-barang needs, barang-barang kemewahan. Rakyat suka. Bagaimana kita? Saya pun tidak suka. Kalau ia baik untuk rakyat, kita bukan pembangkang untuk mencetuskan kerisauan penentangan rakyat saja. Kita mau berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Buat hari ini, kita adalah pembangkang yang melakukan check and balance dalam parlimen. Tapi kalau itu perkara yang saya perlu sebutkan dengan adil. Ya. Tetapi kita sudah faham perkara ini dan kita pun jangan terlalu naif. Jangan terlalu luwih-bendui pula. Kan? Kerana peruntukan menteri dan kementeriannya itu adalah besar. Unbridled power given. Ya, dan tidak ada check and balance dengan warta saja di bumi. Dengan warta pun dia can execute and get it implemented, itu parah. Ya, jadi baik, tak apalah. Itulah perkara yang saya kira dapat saya cukup tambah untuk sahabat-sahabat, khususnya kawan-kawan yang ada yang berhormat semua. Ya, perkara ini saya kira kita juga akan jemput Tuan Haji Aziz dan sahabat ya, Mata untuk terus, dan Tuan Haji Yusof untuk kita berbincang lagi dalam parliamentary session nanti. Tapi ini saya ingat pagi ini cukup baik penerangan yang saya terima, dan saya hanya sekadar untuk menambah beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang berbahagia, yang berhormat Dr. Zulkifli Ahmad di atas ulasan yang telah diberikan. Jam menunjukkan hampir 11